Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sadri wa sadri. ربنا افتح بيننا من هذا الحق. أما بعد. قال المصنف رحمه وآداب النفع بعلومه كامل. وللجزم علامتان، السكون وهو الأصل والحذف وهو نائب عنه. Jadi alhamdulillah kita dapat menyambung lagi bacaan Tamim al-Ajrumiyah, dan sambungan daripada minggu lepas kita berada pada bahagian jazam. Jadi kalau kalian ada apa-apa soalan nak terus interact pun boleh, ataupun simpan nanti 15 minit. 15 minit terakhir insya-Allah. Baik. Sambungan dan kita sebenarnya berada pada alamat i'rab yang keempat daripada semua alamat i'rab. Kita cerita yang pertama rafa', kemudian nasab, kemudian al-khafdu, dan pada malam ini adalah pada al-jazm. Wal jazmi alamatan, bagi i'rab jazam hanya ada dua tanda. Yang pertama adalah as-sukun, iaitu baris mati. As-sukun juga dikenali dengan tiada harakat. Kalau tiada harakat itu maksud dia sukun. Kalau contoh satu kalimah pada mana-mana bahagian itu harakatnya dihazaf. Maka kalau harakatnya dihazaf ataupun harakatnya dipindahkan, jadi yang tinggalnya adalah secara automatik adalah as-sukun. Sebab sukun dia dengan maksud tiada harakat juga. Wahwal aslu, dan dia adalah yang asal. Wal hazfu, dan juga yang kedua adalah bentuk hazaf. Hazaf ni maksudnya buang terus. Hazaf ni maksudnya terus buang. Kalau jazam ni maksudnya dalam satu istilah dipanggil, kalau makna hissi dia adalah potong putus. Maksudnya kalau jazam ni maksudnya sesuatu itu dipotong dan telah putus. Kemudian hazaf ni maksudnya biasanya kalau contoh kita pangkas ataupun kita potong satu bahagian ranting atau dahan pokok, dia bila bahagian yang terpotong itu telah putus, jadi hazaf ni maksudnya buang. Ini biasanya secara automatik. Sebab itulah dia bawakan untuk tanda jazam ini, istilah dua ini yang memang saling berkaitan lah. Itu dari segi makna hissi. Makna hissi ni yang boleh sebut hissi. Dalam bahasa Arab, bila perkataan itu berkait dengan hissun ataupun mahsusun ataupun hissiyun, konteks yang difahami dengan terjemahannya adalah sesuatu yang boleh dicapai dengan salah satu daripada 5 panca indera manusia lah. 5 panca indera yang ma'ruf lah, yang kita belajar dalam sains lah. Itu maksudnya mahsus. Kalau yang ghair mahsus,
yang tidak boleh dicapai dengan mana-mana salah satu daripada 5 panca indera. Maksudnya mungkin dia boleh dicapai dengan al-fikr, tafkir, ya, pemikiran, ataupun boleh dicapai dengan perasaan, asyu'ur, dan seumpamanya lah. Okay? Baik. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. Baik. Adapun sukun baris yang kalau kita kata baris mati lah. Sebenarnya mati itu bukan baris tapi sebagai mengambil istilah yang telah saya sebut sebelum ni, sebab kita berada dalam perbahasan satu tajuk, maka walaupun perkara itu tidak termasuk dalam kategorinya tapi dia berkait boleh dipinjam lah penggunaan nama. Jadi kalau ikut sebenarnya mati ni bukan baris tapi kita sebut baris mati ataupun baris sukun. Sebab dalam perbicaraan dia macam bila ni saya pernah cerita tentang hadis. Kalau ikut hadis maudhu' itu bukan hadis. Hadis maudhu' kan hadis yang palsu ataupun percakapan palsu yang dinisbah secara tidak sebenar kepada Nabi lah. Itu hadis maudhu'. Tapi oleh sebab dia berkait dengan konteks ilmu hadis, maka sebab tu dia letak istilah hadis tu hadis maudhu'. Kalau ikut sebenar dia tidak layak pun disebut sebagai hadis yang difahami secara terpintas sekilas pendengaran kita ni. Hadis itu merujuk pada hadis Nabi. Tapi sebab dalam perbicaraan yang berkait dengan percakapan Nabi ataupun percakapan yang dinisbah kepada Nabi, dia diletakkan hadis maudhu'. Ingat perkara itu telah saya jelaskan sebelum ini. Jadi fayakunu sukun, maka jadilah sukun itu tanda bagi jazam, bagi tempat i'rab yang berada dalam keadaan jazam. Baik. Yang ni dia cerita pada satu tempat, tetapi satu tempat itu mempunyai beberapa quyud ataupun kita panggil syarat-syarat lah. Kalau istilah belajar tu rasanya qaid, dia panggil qaid. Dia panggil qaid. Qaidun. Qaid ni maksudnya ikatan. Jadi dia berada pada satu ataupun berlaku pada satu tempat, tetapi tempat itu dia beberapa syarat ataupun yang disebut sebagai beberapa qaid. Yang pertamanya adalah fil fi'li, satu dia berlaku pada fi'il, maksudnya tidak pada isim dan tidak pada harf. Al-mudhari' maknanya kalau fi'il mudhari' saja, maka tidak pada fi'il madhi dan tidak pada fi'il amar. Kemudian as-sahih. Sebab fi'il mudhari' dia ada, ataupun kalau nak pergi pada fi'il ni dia ada sahih dan mu'tal. Jadi kalau sini dia kaitkan fi'il mudhari' pula, ada fi'il mudhari' yang sahih dan fi'il mudhari' yang mu'tal. Jadi dia hanya berkait dengan fi'il mudhari' yang sahih. Al-akhir, makna sahih akhir lah. Dia sebut sahih, dia memang tengok pada akhir ataupun huruf yang terakhir lah. Ini dia panggil yang menerangkan lah. Naat yang menerangkan. Dan satu lagi adalah allazi lam yattasil bi akhirihi syai', yang tidak fi'il ini dengan sesuatu. Tidak ada. Baik, contoh yang sebagai contoh sempurna adalah pada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wan. Jadi kalau kita tengok di sini yang menjadi syahid kitanya adalah lam yalid. Tengok akhir dianya adalah ada sukun dan dia didahului dengan satu amil jazim ataupun amil jazam ataupun al-jazim, amil yang berada dalam kategori yang menjazamkan. Walam yulad juga kita tengok sama,
dia ataf tetapi masih dan diulat juga sukun ya akhirnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga di sini syahid dia adalah pada yakun. Jadi contoh yang dinyatakan di sini adalah secara jelas. Jadi kalau kita tengok di sini, yang pertama sekali kita kena tengok kalau Al-Quran memang dia letakkan tulisan Al-Quran itu dalam bentuk rasam Osmani. Cuma dalam Arabiyah, kalau tanda suku ni dia tanda macam ni separa bulatan ataupun macam bulan sabit terbalik. Jadi kalau yang sini dengan maksud tidak ada baris. Sebab itulah kenapa saya katakan suku ni sebenarnya tidak ada baris, sebab mengikut cara penulisan rasam Osmani, suatu yang sukun dia memang tak baris. Lebih lagi kalau yang sukun itu adalah nun dan mim, sebab dia ada isyarat pada hukum tajwid lah di situ. Baik. Contoh dan keadaan bagi tempat yang pertama, sebab jazam ni hanya dua tempat dan itulah merupakan asal, iaitu dari segi as-sukun. Yang kedua, ammal hazfu. Wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fi. Adapun hazaf, jadi dia hanya letakkan istilah yang dipanggil, yang diguna pakai secara umum, iaitu dia guna hazaf. Dia tak kata hazaf apa, tak? Hazaf nun ke, hazaf huruf hafi ke, hazaf apa. Dia tak cerita. Tapi dia gunakan istilahnya satu, hazaf. Sebab dia itu membuang sesuatu bahagian dari kalimah. Maka dia jadi alamatan lil jazmi fi, maka dia jadi alamat pada jazam pada beberapa tempat. Jadi kalau kita sebelum kita nak tahu, kita boleh scroll ataupun boleh buka tengoklah. Itu secara mungkin secara maudu'inya untuk kita tahu ada berapa tempat sebenarnya. Kalau disebut sini adalah ada dua tempat. Yang pertamanya adalah, oleh sebab tadi dia kata ada fi'il mudhari' as-sahih. Muqabil ni maksudnya difaham secara reverse ataupun secara terbaliknya. Maknanya ada fi'il mudhari' yang ghairu sahih ataupun dengan istilah yang digunakan adalah al-mu'tal. Fi'il mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal ni apabila sebut al-mu'tal, dia bermaksud pada akhir kalimah fi'il tersebut ataupun pada lam kalimah fi'il tersebut adalah salah satu daripada tiga huruf illah. Sama ada alif atau waw atau ya. Itu yang dikata al-mu'talu al-akhir. Sebab tu dia jelaskan wa huwa. Baik, apa dia fi'il mudhari' al-mu'tal akhir ni? Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin. Ma tu maksudnya fi'il lah. Fi'il mudhari' ni yang akhirnya, akhir bagi fi'il tersebut adalah huruf illah. Itu maksud al-mu'talu al-akhir. Fi'il mu'tal akhir. Dengan itu kata mu'tal ni dia ada yang bukan mu'tal akhir, dia ada yang wawi, dan dia ada ajwaf yang tengah. Sebaliknya itu dalam perbahasan fi'il lah, nanti kita kalau dalam surah dia ada cerita bab itulah. Okay. Baik. Oleh sebab ni istilah macam pertama kali disebut, apa huruf illah? Illah ni penyakit kalau ikut dari segi makna lughawi, makna bahasa dia. Tapi dalam istilah ilmu dia lughah ni, illah ni adalah wa hurufun illah. Huruf illah itu adalah huruf yang telah ditentukan, iaitu al-alifu wal wawu wal ya.
Iaitu yang huruf illah itu adalah yang terdiri daripada 3 huruf ini. Secara ta'yin. Secara ta'yin. Jadi kalau bukan 3 huruf ni, dia tidak disebut sebagai huruf illah. Cuma ini secara umum lah. Okay, secara umum. Kalau orang kata Ustaz Hamzah tu berada di mana? Okay, Hamzah ni sebenarnya dia, kalau dibaca dalam satu saya ada baca Hamzah ni sebenarnya dia adalah indiraj ataupun dia masuk di bawah perbahasan alif. Hamzah ni dia masuk di bawah perbahasan alif. Sebab tu kalau perasan kan kita sebut huruf alif betul kan, alif betul. Tapi apabila ataupun macamnya dia panggil huruf abjad. Kenapa huruf abjad ni dia kalau kita tulis kan dia ada turutan abjad, hawas, hutti, kaliman dan seumpamanya tu. Kenapa kalau kita tulis contoh kalau abjad kita tulis macam ni? Kenapa kita tulis contoh abjad ni? Okay. Maksudnya kita tulis abjad ni kan dia ada hamzah di atas. Tapi abjad ini ia diletak dalam istilahnya adalah di bawah kategori alif. Di bawah kategori alif. Jadi sebab itulah kalau kita nak tengok hamzah ni sebenarnya berada di bawah huruf hafaz. Ataupun dia huruf yang berdiri sendiri. Sebenarnya hamzah ni kalau nak dilihat ia adalah berada di bawah huruf alif. Bicaraan dia ni adalah berada di huruf. Itu kaitan dia. Walaupun kita jumpa ni yang kalau tertib alif betul tu dia panggil tertib alif ba'iyah ataupun hijaiyah. Abjad ni dia panggil tertib al-abjadi. Mengikut ada dia punya maksudnya abjad, hawas dan setiap satu ni dia ada nilai. Dia ada nilai. Itu pengetahuan lah. Okay. Baik. Jadi apabila contoh yang dia katakan hazaf ini adalah menjadi tanda jazam bagi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Jadi contoh itu nahwu. Contoh yang dinyatakan ni dia panggil contoh yang lengkap. Walam yakhsha illallah. Walam yakhsha. Jadi kita punya pemerhatiannya adalah pada fi'il yakhsha ni. Yakhsha. Walam yakhsha. Kemudian ini contoh yang kedua, wa man yad'u ma'allahi. Wa man yad'u. Ini tak boleh panjang. Sebab sebenarnya dia telah berlaku apa yang disebut sebagai hazaf. Yang ni lam jelas tadilah. Dah kita jumpa contoh. Satu daripada adawatil jazmi. Dia juga termasuk daripada kata yang menjazamkan. Dia adalah disebut sebagai mensyartiyah. Samalah di sini. Cuma beza ini adalah man yahdillah. Jadi sebenarnya setiap satu ini dia memberi contoh bagi yang pertama, yakhsha ni adalah alif. Kalau yad'u ni adalah contoh bagi waw. Dan yahdi ni adalah contoh bagi ya. Sebab asal bagi yakhsha ni, kalau kita tengok asal yakhsha ni. Ini saya tulis
Okay, jadi saya tulis di atas ni. Okay, yakhsha ni kita ambil fi'il yakhsha. Cuma kita letak lam. Sebab kalau tanpa jazam, dia sepatutnya mesti tamam lah. Mesti sempurna. Tapi kalau kita letakkan lam, maksudnya barulah dia contoh itu lengkap dengan dikatakan sebab itu dia kekal ataupun dia berlaku apa yang disebut sebagai majzum. Yang asal, asal dia ini asal ni maksudnya saya letakkan dia dalam kurungan. Yang mudhari' dianya adalah yang madhi dianya adalah khashiyah. Ini adalah yang. Kemudian yang kedua adalah man yad'u. Dan asalnya adalah da'a. Ini asal dari fi'il mudhari', fi'il madhi lah. Ini asal maddah dia adalah da'a. Nanti kita use lagi. Mana rupa alif, waw dan ya itu. Kemudian yang ketiga adalah man yahdi. Dia daripada hada. Baik. Cuma mungkin di sini kita kata Ustaz tak nampak jelas lah apa yang maksud hazaf akhir itu adalah huruf alif. Kalau di sini huruf alif, yang ni hazaf dia adalah huruf waw, yang ni hazaf dia adalah huruf ya. Adalah sebab kita melihat dari segi mudhari', dari segi mudhari' kalau tanpa ataupun tidak dimasuki oleh huruf tidak dimasuki oleh jazim, huruf jazam, maka fi'ilnya adalah berbentuk ini. Ini adalah yang tidak dimasuki oleh jazim. Jadi syahidnya di sini yang akhir ni dia adalah, ni bukan ya. Kalau siapa keliru lagi, start kan ya bukan. Kalau yang tidak ada titik, bentuk rupa macam ya, itu sebenarnya bukan ya. Itu adalah alif maksurah. Jadi ini alifnya. Ini alif. Kalau yang da'a, kalau yang mudhari' dia adalah yad'u. Jadi ini yang syahid huruf waw tu. Ini yang waw tu. Kata yang dihazaf. Okay. Dan kalau hada, sebenarnya daripada hada yahdi, di kasrah ni memang kasrah lah. Yahdi. Okay. Baik. Cuma bagaimana kita nak mengenal sekarang ini adalah bentuk yang kita lihat. Yakhsha, yad'u, ya. Cuma bagaimana walaupun contoh dihazaf, sesuatu yang dihazaf dia tetap meninggalkan satu tanda. Apa sebenarnya yang dihazaf? Jadi sebenarnya tanda dia adalah pada baris huruf sebelum mahzuf, huruf yang sebelum dihazaf. Kalau contoh baris huruf tersebut adalah fathah, itu menandakan yang dihazaf itu adalah alif maksur.
Tapi kalau yang sebelum ataupun yang kita tengok pada zahir ini, huruf sebelum itu berbaris dhammah ataupun yang kita tengok huruf yang tinggal selepas dihazaf kalimah satu huruf daripada kalimah tersebut, itu huruf illahnya. Untuk kita tahu huruf illah yang dihazaf tu huruf apa, maka tanda dia adalah pada baris tersebut. Itu kalau dhammah bermaksud waw lah yang dihazaf. Kalau contoh kalaulah sebelumnya ataupun kita tengok pada yang tinggal yang kekal itu adalah kasrah, maka kasrah itu menandakan huruf yang dihazaf itu adalah ya. Jadi kalau seumpama ni contoh kita nak i'rab, macam mana nak i'rab yakhsha? Maka kita akan i'rab yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun. Fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Fi'lun majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi, saya tulis fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Alamatu jazmihi bukan as-sukun Sekarang ni apa yang dihazaf? Yang dihazaf adalah huruf illah. Wa alamatu jazmihi hazfu akhirihi. Hazfu akhirihi. Baik. Adalah kita hazaf akhirnya. Di sini kita boleh sebut apa yang kita hazaf akhirnya. Di sini kita kata wa huwa akhirihi itu adalah wa huwa al-alifu wa al-alifu al-maqsurati. Surati. Jadi yang dihazaf itu adalah alif maqsurah. Saya punya keyboard ni huruf qaf yang tak boleh tulis. Maqsurati. Alamatu jazmi hazfu akhirihi wa huwa al-alif al-maqsurati. Niyabatan. Kena ingat kalau kita menggunakan i'rab yang bukan i'rab asal, kita guna niyabatan yang disukuni. Sebab alamat asal bagi jazam adalah sukun. Baik. Kenapa? Kenapa? Kita sebutlah li'annahu al-fi'lu. Sebut yang tadi. Li'annahu al-fi'lu al-mudhari'u. Nama dia tu lah. Al-mu'tallu al-akhir. Sebut nama dia gitu je. Sebab itu yang disebut dalam nas. Mungkin agak sedikit panjang tapi yang panjang ini dia menjelaskan lah. Jadi lam yakhsha, kalau kita nak i'rab yakhsha saja, maknanya fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmi hasbu akhirih wa huwa al-alif al-maqsurati niyabatan. Niyabatan ni sebenarnya adalah pada hazaf lah. Anis sukuni li'annahu fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu. Jadi kalau contoh kita nak i'rab yang bawah, yang atas ni sama je. Contoh kita nak i'rab yad'u. Macam mana kita nak i'rab yad'u? Maka sama i'rab dia. Cuma kita hanya gantikan
Baik, saya tunjukkan tempat yang kita gantikan sahaja. Jadi, fi'il mudhari' sama, kita gantikan yad'u ini dia tidak dijazam oleh man. Tapi tidak dijazam oleh lam. Dia dijazam oleh man. Ini sebab kita i'rab khusus. Kalau kita nak i'rab dengan satu i'rab umum, kita boleh gantikan bi man ni kita gantikan bil biharfil jazmi ataupun bil jazimi qabla. Itu kalau kita nak ambil satu yang template dia panggil. Kita boleh sebut bil jazimi bil jazimi qablahu. Yang ni yang saya sebut sebagai template. Guna qaf di sini. Jazmi qablahu. Tadilah. Ini pilihan. Fi'il mudhari' majzumun biman ataupun bil jazimi qablahu wa alamatu jazmihi hazfu akhirih wa huwa. Di sini kita ganti alif lah. Sebab di sini yang dihazafnya adalah al-waw. Huruf waw. Niyabatan disukun li'annahu fi'lu al-mu'tal al-akhir. Jadi kalau tengok di sini tempat yang kita gantikan tu adalah 1, 2, 2 tempat. Berbanding dengan yang atas. Yang atas ni, ini sebab tadilah keadaan kalimah tu sendiri. Keadaan kalimah menggunakan adawat jazam yang kita tengoklah. Samalah juga kalau contoh yang di bawah. Jadi kita boleh copy paste ataupun gunakan template lah. Gunakan template. Okay. Yang digantikannya adalah macam tadi. Kita gantikannya adalah satu lam sebab di sini man. Okay. Itu kan istilahnya man. Fi'il mudhari' majzum bi man ataupun yang tadi yang saya letak atas ni. Ini pun boleh. Ini adalah sebagai pilihan lah. Dalam kurungan ni tak, kalau kita guna yang awal ni, kita tak gunalah yang bi man ni. Dia ganti bi man tu. Kan? Ini pun sama lah. Kalau nak gunakan istilah yang template yang sama. Wa alamatu jazmihi di sini bukan alif. Tetapi yang dihazaf pada yahdi adalah al-ya'u. Jadi maksudnya di sini kita boleh tengok, macam. Maksudnya sebab tu i'rab ni ataupun qawaid ni dia panggil an-nahwu. An-nahwu ni sebab kalimah nahwu tu dia bermaksud seperti seumpama. Dia asal keluar daripada istilah yang disebut sebagai pengasas ilmu nahwu. Pengasas ilmu nahwu iaitu sahabat Nabi Sayyidina Abi Talib karamallahu wajhah yang memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia memberi contoh lah beberapa istilah contoh, maksudnya ini fa'il, ini maf'ul dan seumpamanya. Maka Sayyidina Ali memerintahkan kepada Sayyidina Abu Aswad Ad-Du'ali untuk inha nahwa haza. Inha. Jadi daripada situ keluar perkataan nahwu. Jadi sebenarnya nahwu ni dia ada asal usul dia lah. Asal usul dia daripada kalimah inha ini adalah inha. Kamu umpamakanlah ataupun buat contohlah seperti ini.
nahwa hadza. Daripada situlah keluar yang akhirnya ilmu ini, ilmu tata bahasa ini dikenali sampai ke hari ini dengan nama nahwu. Okey. Baik. Seterusnya untuk yang kedua, tadi kita tengok hazah tu berlaku pada fi'il mudhari' yang kategori tadilah. Okey. Hazah juga sebagai tanda jazam pada wa fil af'ali allati raf'uha bi thabatin nuni. Dan juga pada fi'il-fi'il. Jadi sini bukan satu, ada beberapa fi'il yang mana fi'il-fi'il tersebut rafa'nya adalah dengan ada nun. Thabatin nun ni makna dengan ada nun. Jadi maksudnya kalaulah fi'il-fi'il ini berada dalam keadaan majzum, maka caranya adalah dengan hazaf. Hazaf apa? Hazaf ni lah. Sebab lawan bagi ataupun muqabil bagi hazaf di sini adalah thabat. Thabat ni, maka hazaf. Jadi di sini dia bagi contoh in tatuba ilallah. Tatuba ni sebenarnya asal dia kalau tak ada in, ini pun salah satu contoh dia al-jazim daripada jawazim. Adat al-jazmi, kata yang menjazamkan, iaitu berkait dengan in syartiyah. Jadi tatuba asalnya adalah kalau tak ada in, dia adalah tatubani. Dalam marfu' dia tatubani. Kemudian itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa in tasbiru wa tattaqu. Ini contoh kalau yang akhir dia adalah waw nun. Yang ni contoh akhir dia adalah alif nun. Dia asal kalau tidak ada in tasbiruna wa tattaquna. Kemudian contoh yang ketiga ataupun bentuk yang ketiga, fi'il-fi'il yang termasuk dalam kategori rafa' dia dengan sabat nun ini adalah wala takhafi wala tahzani. Dia asalnya adalah tatakhafina tahzanina. Itu asal dia. Tatakhafina tahzanina ataupun takhafina tahzanina. Itu adalah dua keadaan ataupun dua bahagian tempat yang hazaf menjadi tanda bagi jazam ganti daripada sukun. Jadi dia tak boleh sukun. Kalau bagi fi'il illah sebab kenapa tak boleh sukun? Sebab dia akan memberi kesamaran dengan keadaan fi'il illah yang dalam keadaan marfu'. Kalau fi'il illah yang dalam keadaan marfu', kalau kita tengok macam ni, kalau dia dalam keadaan marfu', yakhsha, tiba-tiba kita kata kalaulah sukun, keadaan pun seperti sukun. Jadi dia akan baris tidak boleh zahir kepada kalimah yang akhir dia adalah ada huruf illah. Jadi harakat ni sama ada harakat dhammah ataupun harakat kasrah, kasrah tak adalah, ataupun harakat fathah, dia tidak boleh zahir. Tetapi kalau kita nak kata tanda dia adalah sukun, maknanya masa berbaris pun tak zahir, macam sukun dah. Tiba-tiba apabila kena tempat yang memang kena sukun, maka benda itu akan memberi kesamaran. Orang katanya, dia dah yang ini dia dah dia berada dalam keadaan marfu' ataupun majzum. Soalan. Maka atas satu sukun tidak menjadi tanda di situ. Dia sukun tidak menjadi tanda di situ. Jadi dia kena pergi kepada yang menggantikan sukun. Yang menggantikan sukun itu adalah hazaf. Yang dikata, oleh sebab kita nak kata ni sebenarnya dah putus ni. Dia kata putus macam mana, tak nampak pun.
Bila putus macam mana tak nampak, mana benda tu kena buang. Oh, baru nampak. Oh, inilah benda yang dibuang. Itu maksudnya. Itu jadi kaitan sukun dengan hazaf tu. Jadi maksudnya dihazaf. Baru nampak. Oh, walam ya. Jadi kita nampak seperti lam ni masuk dan tidak menjazamkan sebenarnya dia dah jazam. Sebenarnya ada satu huruf, satu bahagian kalimah yang telah dihazafkan. Lam kalimah. Bukan hanya mematikan tetapi membuang lagi. Baik. Terusnya kita akan masuk kepada satu fasal yang akan dianggap sebagai merumuskan. Dia merumuskan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi yang sebelum ini dia buat dalam bentuk tanda mahal i'rab. Dia bahagikan mengikut topiknya adalah mahal i'rab, iaitu rafa', nasab, jar dan khafat dan jazam. Jadi apabila yang ni fasal ni, dia sebenarnya nak macam membuat satu rumusan tapi dalam bentuk yang berbeza lah. Kalau yang atas tu dia ikut inilah mahal i'rab. Kalau yang bawah ni dia akan buat mengikut ada sebahagian yang di-i'rab dengan harakat dan ada sebahagian yang di-i'rab dengan huruf. Maknanya ini adalah sebagai satu kesimpulan. Lepas tu dia kata faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qisman. Ini adalah satu fasal. Semua yang terdahulu itu daripada kalimah-kalimah yang di-i'rab sama ada isim atau fa'il tadi, ada dua bahagian sebenarnya secara kesimpulan. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada satu bahagian yang mana kita boleh sebut secara ringkasnya adalah bahagian yang di-i'rab dengan harakat dan satu bahagian yang di-i'rab dengan huruf. Maksudnya di-i'rab dengan harakat ni maksudnya tanda i'rab dia adalah harakat. Dan di-i'rab dengan huruf ni maksudnya tanda i'rab dia adalah huruf. Tanda i'rab. Dia nak cerita sebenarnya tanda lah. Maka falladhi yu'radu bil harakati arba'atu anwa'in. Secara konklusi yang di-i'rab dengan harakat ini ataupun yang menggunakan tanda i'rab dia dengan harakat ada 4 jenis. 4 kategori. Satunya adalah al-ismul mufrad. Al-ismul mufradi arba'atu anwa'in al-ismul mufradu wa jam'u at-taksiri wa jam'u al-muannasu as-salimu wal fi'lu al-mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi di sini dia kata ada 4, apa dia? Satu isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak berakhir, yang tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya. Baik, semua 4 kategori ini telah direngkaskan ataupun disimpulkan. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil-fathati wa tukhfadu bil-kasrati wa tujzamu bis-sukun. Baik, semuanya adalah dirafa' dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, ini bagi isim, dan dijazam dengan sukun, ini bagi fi'il lah. Semua dalam perkataan secara kesimpulan kita boleh terima lah. Sebenarnya kullu ini dia hanya merujuk kepada yang bahagian-bahagian tertentu bagi isim dan bahagian-bahagian tertentu bagi fi'il. Di makna waw di sini ada dengan makna au lah. Au ni bagi kategori fi'il. Sebab khafat tak ada pada fi'il dan jazam tidak ada pada isim. Itu kena faham lah. Cuma dalam apabila kita buat kesimpulan, kita boleh simpulkan dia dengan apa dia? Dengan perkataan keseluruhan. Baik, walaupun dia kata 4 ini tetapi ada pengecualian.
Wa kharaja min zalika thalathatu asya'a. Tetapi keluar daripada tiga perkara itu, keluar daripada apa yang disebut ini ada tiga perkara. Ini dia panggil istisna. Jadi sebenarnya istisna ni pengecualian dalam semua bidang ataupun dalam semua lapangan, dia ada apa yang disebut sebagai kaedah umum. Walaupun begitu, dalam setiap kaedah umum, peraturan umum, dia ada pengecualian. Itu perkara yang patut kita tahu. Di kulli qa'idatin istithna, bagi setiap kaedah itu dia ada pengecualian. Jadi untuk kita mudah ingat, kita hanya ingat yang sedikit tu lah. Iaitu pengecualian dia sikit. Jadi maksud selain daripada ni semuanya adalah mengikut kaedah umum. Itu cara nak ingat. Boleh nak ingat yang banyak, takut banyak lah. Ibaratnya lagu tu lah. Min zalika salasatu asya, dan keluar daripada demikian itu, walaupun dia isim mufrad, walaupun dia jamak taksir, walaupun dia jamak nasari, keluarnya apa dia? Tiga perkara. Yang pertama yang berkait dengan isim, iaitu al-ismul ladzi la yansarifu, iaitu keluar daripada kategori tersebut, walaupun dia tu isim mufrad, walaupun dia jamak muzakkar, jamak taksir ataupun jamak muannas salim, kalaulah dia itu dalam kategori isim alladzi la yansarifu, yang tidak boleh ditanwinkan. Yang sarif ni maksudnya la yunawwan. La yunawwan. Dengan istilah lain bagi yang sarif ni adalah yunawwan. Asal makna yang sarif ni, asal makna yang sarif beredar. Beredar ataupun insarafa ni maksudnya kalau dengan istilah saraf maksudnya boleh ditasrif. Tapi kalau la yang sarif, dia menafikan insiraf ataupun menafikan tak boleh beredar, itu maksud dia. Jadi itu kalau ikut makna asal lafaz insiraf lah. Tapi kalau dengan kata lain, la yang sarif ni maksudnya la yunawwan, tidak boleh ditanwinkan, itu maksud insiraf. Sebab itulah nama ni selain daripada dia dikenal ismu ghairu munsarif, dia juga ismu ghairu munawwan, tidak menawan. Maksudnya isim ni kalau menawannya dia kena ada tanwin lah, kalau tak ada tanwin tak menawan. Itu mana macam dekat dengan kata Melayu cantik menawan. Itu ada iqtirat, maksudnya bunyi yang asal daripada perkataan Arab tapi diguna pakai dalam bahasa Melayu adalah ada yang sama ada menggunakan dalalah yang sama, ada yang juga tidak menggunakan dalalah yang sama, ada yang menggunakan sebahagian dalalah yang hampir. Itu cerita lain pula, itu ada satu kajian lah. Mufradan kana atau jama' taksirin, sama ada isim ini dia berada dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk jama' taksir, fa innahu yukhfadu bil fathi. Fa innahu yukhfadu bil fathati ma lam yudaf au tadkhulu alaihi au tadkhul alaihi al. Maka isim ni kalau contoh dia tu isim ghairu munsharif, dan tak kira lah sama ada berada dalam bentuk mufrad atau jamak taksir, maka dia di alamat kalau dia berada dalam keadaan makhfud, dalam keadaan dalam keadaan majrur lah, dengan istilah majrur. Istilah majrur ini dengan fathah. Kalau ikut asalnya isim ni tanda jar dia ataupun tanda khafat dia adalah dengan kasrah. Tapi kalau ismul ladzi la yansarif dia terbalik. Dia jadi tanda fathah. Ma lam yudhaf, selama mana isim itu tidak menjadi ataupun tidak diidafatkan. Dia tidak diidafatkan.
Tidak diidafahkan maksudnya dia tidak menjadi mudhafun. Dia tidak menjadi mudhaf. Au tadkhul alaih ataupun dimasuki alif lam. Jadi kalau dia ismul lazim la yansarif tapi dimasuki alif lam maka dia kembali kepada i'rab asal. Kemudian wa jam'u al-muannas salimi, kemudian jamak muannas salim fa innahu yunsabu bil kasrati. Jadi kalau jamak muannas salim peliknya pada bahagian nasab, iaitu dia dinasabkan dengan kasrah. Yang ketiga wal fi'lu al-mudhari'u al-mu'tallu al-akhir. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, maka dia jazam dianya adalah dengan hazaf akhirih fa innahu yujzamu bi bihazfi akhirih. Waqad taqaddamat amsilatu zalik, dan telah terdahulu contoh, baru je terdahulu. Baik. Yang ini adalah contoh bagi untuk huruf. Untuk huruf. Cuma saya lihat dia agak detail. Agak detail. Sebab nanti setiap satu ni dia akan bagikan contoh. Ataupun setiap satu ni dia akan tunjukkan contoh lah. Cuma untuk sementara saya buka sedikit ruang lah kalau ada soalan kalau nak tanya, boleh tanya. Tidak? Ustaz ada. Kenapa putus-putus? Sekali lagi? Ustaz ada sebut. Okey. Zah tu masuk bawah alif dalam huruf Ain. Hamzah tu di apa? Diletakkan perbincangan dia di bawah alif. Ya betul, saya ada sebut. Kalau contoh fi'il bada'ah, macam mana pula? Kalau adakah dia dikira sebagai apa? Adakah dikira fi'il mu'tal? Dan kalau dikira fi'il mu'tal akhir, macam mana pula jadi hazah Ustaz? Okey, baik. Baik, terima kasih Suhail atas soalan ni. Baik, cuma kalau untuk lebih terperinci, ini dia masuk bahagian perbincangan saraf. Dia satu bahagian saraf. Jadi dan dalam perbicaraan saraf, kalau cerita tentang fi'il, dia akan bagikan fi'il itu satu fi'il as-sahih dan satu lagi fi'il al-mu'tal. Kemudian dalam fi'il mu'tal pula dia akan bahagikan nama-nama fi'il mu'tal berdasarkan huruf illah tu berada di mana. Jadi huruf illah sama ada dia berada pada fa kalimah yang disebut sebagai ada beberapa istilah yang keluar daripada itu. Yang kedua, sama ada dia berada pada ain kalimah, dan yang ketiga sama ada dia berada pada lam kalimah. Baik, kalau contoh yang kategori dia bukan ada alif atau waw atau ya, tapi dia ada hamzah, maka dia panggil fi'il ini al-fi'lu al-mahmus. Mahmus ni maksud fi'il yang ada huruf hamzah. Fi'il yang ada huruf hamzah. Jadi kalau fi'il yang ada huruf hamzah, dia ni diletakkan kategori sahih ke mu'tal. Baik. Ada perbicaraan, cuma yang akhirnya yang kita anggap sebagai pendapat yang rajih, dia letakkan fi'il yang ada huruf hamzah ini di bawah kategori fi'il mu'tal. Atas sebab tadilah. Sebab ada yang meletakkan sebenarnya hamzah ini, perbicaraan dia adalah di bawah alif. Maka oleh sebab itu adalah yang dikira macam panduan asal. Maka sebab itulah ulama Arabiyah, ulama
yang membicarakan tentang nahwu dan sarf ini, dia meletakkan fi'il yang dia ada huruf hamzah. Tak kira sama ada hamzah itu berada pada fa kalimah ataupun hamzah itu berada pada ain kalimah atau hamzah itu berada pada lam kalimah, maka dia panggil sebagai fi'il mu'tal dalam kategori fi'il mu'tal. Baik. Merujuk pada soalan tadi, kalau contoh hamzah itu berada pada lam kalimah ataupun berada pada akhir, seperti bada'a, ya, kita ada contoh yang jelas di situ. Okay, sekejap saya kongsi skrin untuk paparan. Baik. Cuba tengok. Contoh seperti yang ditanya tadi tentang fi'il bada'a. Bada'a. Jadi kalau kita tengok fi'il bada'a yang asal ini adalah fi'il madhi lah. Okay. Yang kalau dia dalam keadaan mudhari' yabda'u. 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 Baik, kalau fi'il yabda'u ini kalau dia dimasuki oleh huruf jazam. Kalau dia dimasuki oleh huruf jazam, contohlah kita kata lam, maka yang sahihnya adalah di sini keadaannya tidak dihazaf. Sebab apa? Kenapa tidak dihazaf? Kerana di sini dalam keadaan sekarang dilihat hamzah berada dalam keadaan akhir. Ini yang mengikut kaedah lah kiasiah. Kita mengikut kaedah kiasan bahawa hamzah itu menerima sukun. Hamzah menerima sukun. Walaupun pada sesetengah qabilah dia mengambil apa yang disebut sebagai at-tashil. At-tashil. At-tashil ni dia adalah satu istilah. Kalau satu kalimah tu dia berkait dengan hamzah, maka hamzah itu cenderung untuk dihilangkan. Dihilangkan sama ada dia ditukar kepada alif. Sama ada dia ditukar kepada alif. Jadi apabila dia ditukar kepada alif, maksud tidak kekal, maka dia akan berlaku apa yang berlaku pada kalimah yang asalnya alif. Baik. Kalau begitu pada ni, kalau ni pada lam yabda, ini adalah yang fasih dan yang disebut sebagai yang, kalau kita kata yang aghlabiyah. Tetapi kita jangan peliklah kalau contoh nanti dibawakan ada beberapa nusus daripada ayat Al-Quran ataupun daripada kalam Arab, syair ataupun nasar, yang kalimah bada'a ini kalau berada dalam keadaan mudhari' kemudian dia dijazam, dia jadi hukum seperti alif, apa yang berlaku? Dia berlaku macam ni. Kalau ikut asalnya berlaku tashil, okay. Ni kalau saya jalan slow-slow lah ni. Jalan slow-slow maksudnya kemudian dia pergi ke sini, dia tashil dahulu. Kalau yang gunakan istilah tashil ni, dia tashil. Maka dia akan jadi hamzah. Kalau tashil maksudnya dia akan jadi tukar kepada alif lah. Itu maksud tashil lah. Maka dia akan jadi bukan alif lah, dia akan bukan hamzah, dia jadi alif. Dia jadi alif. Maka jadi lam yabda. Jadi apabila lam yabda, kita baru belajar tadi, kalau yang akhir dia adalah huruf illah, alif ataupun akhir huruf illah lah secara umum, dan dia didahului masbuqun, didahului dengan lam, maka mengikut kaedah berlaku
dihazaf. Berlaku dihazaf. Jadi ini kalau ini yang saya nak ceritakan. Yang ni adalah yang fasih lah, sebab yang fasih ni adalah yang aghlab lah. Adapun yang ni disebut sebagai yang mengikut lugah setengah-setengah kabilah Arab yang dia cenderung kepada tashil. Tashil. Sebab tu kita akan jumpa dalam beberapa ayat Al-Quran. Contoh kalimah, kalau kita ata ya'ti kan, ata ya'ti, kan kita dengar kalimah tu kalau ata ya'ti, kita tengok kalau ata ya'ti, cuba datangkan fi'il amar daripada ata ya'ti. Baik, yang fasih i'ti. Ni yang saya kata fasih i'ti ni maksud dia bunyi sebutan hamzah, bunyi sebutan hamzah lah. Kalau i'ti ni kalau disambung dengan waw jamaah dia jadi i'tu. Jadi i'tu tambah waw jamaah. I'tu. Kenapa saya sebut yang ni? Kerana ada dalam satu ayat Al-Quran dia tak sebut macam tu. Yang dia tu menggunakan ata ya'ti tu, tetapi dia sebut, okey, saya bezakan ni adalah pasal Al-Quran ni. Okey. Yang mungkin anda pernah dengar ayat ni, dia datangkan itu ni. Okay. Ini saya ingat boleh tengok dalam Mu'jam Faris li ayatil Quran lah. Nak tahu dia berada pada surah apa. Pernah dengar kan ayat ni? Kepala ayat ni. Itu ni. Kenapa itu ni? Ini yang saya kata. Jadi kita nak kata Al-Quran tidak fasih, bukan? Al-Quran dia. Nah, ingat dia menghimpunkan boleh kata hampir ke apa dia? Tak ada satu pun, seolah-olah tak ada satu pun lahjah yang tidak ada berdasar pada kiraat yang tidak disandar kepada alam Arab. Jadi ini adalah dia panggil lugah tashil, dan disebutkan sebenarnya orang Quraisy sendiri dia sangat-sangat tak nak sebut hamzah. Apatah lagi kalau hamzah tu dalam keadaan mati dan berulang ataupun berturutan dengan hamzah yang hidup. Lagilah dia tak hidupkan. Lebih-lebih lagi kalau dua-dua yang hidup. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu ayat, a'jamiyun am arabi, asalnya dua hamzah tu. A'jamiyun. Jadi apa yang ditanya tadi, kalau ikut yang mengikut kaedah lah. Kita kata, Ustaz, berat apa sebut hamzah ni pada ahyab da'u? Mungkin kita kat lidah Melayu. Kita kata, tak berat, Ustaz. Dia sebenarnya orang Arab ni, dia kalau percakapan yang lancar, tapi lidah ibunda, an-natiq biha lah, yang lidah memang dia lahir tu bertutur bahasa Arab lah. Memang pada satu sudut, kita akan merasakan kalau kita menghayati hamzah itu memang ada apa yang disebut, dia sebut istilah berat lah. Berat ni maksudnya dia jadi melambatkan kelancaran. Fasih tu dia kait dengan lancar. Jadi sama ada kalau anda bayangkan ginilah, anda naik sebuah kereta dalam keadaan laju. Kalaulah kereta itu tidak berada pada kondisi yang terbaik dan daripada jenama yang terbaik,
kita tak boleh bawa laju. Itu akan membawa kepada mudah nak berlanggar dan sebagainya. Tapi kalau bawa laju juga berarti satu, kereta tu memang dalam keadaan baik. Tu pun dia masih boleh terdedah kepada risiko berlaku pelanggaran ataupun dia akan terbabas walaupun gitu. Begitulah juga dalam kaedah yang disebutkan di sini, fasih. Walaupun kita kata, kita boleh sebut hamzah ni, tapi kalau sebut dalam keadaan lancar, ni sebut satu-satu, okeylah. Pada yabda'u lam yabda'. Tapi kalau dia berada dalam ayat ataupun dalam jumlah, dan jumlah itu dari segi percakapannya supaya lancar, maknanya di situ akan dirasai oleh penutur itu sendiri. Itu maksud. Jadi sebagai menjawab pada soalan tadi, memang hamzah dalam kategori sorah dia akan letakkan dia pada bahagian mu'tal. Jadi apabila berlaku dia berada pada bahagian mu'tal, dia akan berlakulah situasi-situasi. Itu nanti kalau kita tengok, kalau kita ada peluang untuk bicarakan pembahagian fi'il dalam sorah, mungkin lebih jelas dengan contoh di situlah. Cuma sekarang ni sebab dia berkait dengan nahwu, jadi saya jawab secara ringkas macam tu. Okey. Tak tahulah menjawab soalan ke tidak, Suhail. Cuma ringkasnya kalau hamzah dia dikategorikan dalam fi'il mu'tal, yang dikenali sebagai al-mahmus. Al-fi'lu al-mahmus, fi'il yang ada hamzah. Okey. Tak ada soalan. Jadi saya ingat nanti insya-Allah esok kita akan teruskan sambung dalam masa yang tadi. Jadi kalau ada apa-apa kemusykilan nanti boleh tanya di situlah. Okay. Jadi saya ingat setakat itu saja untuk pertemuan kali ini.